Ibu Rabbi terus mengorangkan dunia pendidikan Islam digital, pengorbanan perjuangan Ibu Rabbi demi muridku. Amanahku Ibu Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi serta selamat datang kepada semua murid yang masih lagi bersungguh dan masih lagi bersedia dalam menuntut ilmu pendidikan Islam bersama program Imurabi at KPM pada pagi ini. Moga-moga kita terus diberikan nikmat kesihatan dan kita juga berharap semoga dalam majlis ilmu ini kita diberikan rahmat dan pelbagai manfaat, insya-Allah. Murid-murid sudah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, alangkah lebih baiknya jika murid-murid sediakan pensel dan juga buku nota untuk mencatat segala isi pengajaran dan pembelajaran kita sebentar sahaja lagi. Dan Ustaz ingin memaklumkan juga jika murid-murid ada sebarang bentuk persoalan atau kekeliruan, murid-murid bolehlah menulis di ruang komen chat YouTube masing-masing. InsyaAllah pada akhir sesi pengajaran kita pada pagi ini, murabbi yang mengajar akan menjawab segala persoalan anak-anak murid tersebut. Jangan risau, insya-Allah semuanya akan terjawab. Baik, Ustaz ialah Ustaz Azman dari Sekolah Kebangsaan Puchong Indah Selangor Darul Ihsan akan menemani anak-anak murid sekalian sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebentar sahaja lagi bersama seorang murabbi yang sangat berpengalaman, yang sangat hebat, malah apa yang lebih istimewa, yang sangat popular, iaitu Murabbi Roslina dari Sekolah Kebangsaan Durian Burung Kuala Terengganu. Oleh itu, tanpa melengahkan lagi masa, burung merpati di dalam sangkar, dipersilakan Murabbi Roslina untuk mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz moderator kita pada hari ini, iaitu Ustaz Azman yang selaku moderator pada program kita hari ini. Okey, apa khabar anak-anak semua? Okey, Ustazah berharap anak-anak bersedia untuk belajar pada hari ini dan anak-anak memperkenalkan diri. Okey, di sini sebagaimana yang Ustaz Azman beritahu tadi, Ustazah adalah Ustazah Roslina binti Muhammad dari SK Durian Burung Kuala Terengganu. Okey, siapa di kalangan anak-anak kat sini ada dari Kuala Terengganu? Cuba tulis kat chat, Ustazah, saya dari Kuala Terengganu. Okey, negeri Penyu. Okey, jadi Ustazah nak semua anak-anak yang ada di luar sana mengikuti kelas Ustazah dengan bersedia ya. Okey, bersedia untuk menghadapi apa saja yang Ustazah akan sampaikan. InsyaAllah anak-anak akan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat kerana menuntut ilmu walaupun secara online. Okey, Ustazah tahu kerana apa? Kerana pada masa sekarang kita hanya belajar secara online, sekolah tak buka. Jadi kerana negara kita menghadapi musibah
COVID-19. Okey. Pada hari ini Ustazah akan mulakan pembelajaran kita hari ini dengan membaca membaca doa untuk kita sama-sama tenang dan mendapat apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey. Ustazah akan mulakan. Okey. Okay, sebelum itu, Ustazah berharap anak-anak dah bersedia dan kita akan mulakan pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Okey, adab-adab berdoa sebelum belajar, kita membaca dengan mengangkat kedua tangan kita dan hati kita minta kepada Allah supaya apa saja yang kita pelajari hari ini diberkati olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dah bersedia anak-anak untuk belajar? Okey, dah bersedia ke belum? Okay, Ustazah nak tahu, beritahu Ustazah dah bersedia ke belum dengan buku rujukan, dengan buku nota, dengan pensil untuk belajar. Okey, dan juga buku teks. Okey, nanti Ustazah akan bagi tahu muka surat berapa buku teks tajuk kita hari ini. Tapi Ustazah tak boleh bagi tahu dahulu kerana surprise. Okey, kita akan belajar. Okey, dah bersedia? Okey, alhamdulillah. Adik Ahmad tadi dah bersedia dah. Okey, dah bersedia. Okey, Ustazah akan mulakan. Okey, jeng jeng jeng. Ustazah nak tunjuk sesuatu ni. Okey, adik-adik fokus ya apa yang Ustazah nak tunjuk ni. Okey, tengok apa yang Ustazah nak sajikan untuk anak-anak semua. Okey, apa yang Ustazah nak sajikan. Dah bersedia nak tengok ni? Okey, jadi kita akan tengok. Okey, adik-adik semua perlu fokus apa yang Ustazah akan tunjuk ni. Kakak, oh kakak, buat apa tu? Ya Mak, ada apa? Tolong Mak hantar barang sekejap ke jiran sebelah. Si kakak je selalu, suruhlah adik pula. Okey, dah anak-anak dah tengok. Okey, Ustazah bagi 10 saat saja untuk berfikir. Apa yang anak-anak dapat lihat daripada tayangan yang Ustazah bagi tadi? Okey, apa dia? Cuba tulis kat ruangan chat apa yang anak-anak dapat lihat, apa yang Ustazah paparkan, apa yang Ustazah tayangkan sebentar tadi. Okey, ada jawapan? Ustazah nak tahu? Ada tak? Anak derhaka. Okey. Mereka menjawab anak derhaka. Seterusnya, meninggikan suara. Bagus. Meninggikan suara. Anak melawan cakap ibu bapa. Bagus. Tak mendengar cakap emak. Okey, seterusnya ada lagi. Ada tak hormat. Okey, alhamdulillah. Masuk kat sini. Adik-adik faham apa yang Ustazah nak tayangkan, Ustazah dah tayangkan situasi yang berlaku di antara siapa? Di antara seorang anak dengan seorang ibu. Dia meninggikan suara. Alhamdulillah, adik-adik fokus apa yang Ustazah ingin sampaikan dan apa yang Ustazah ingin sajikan kepada adik-adik tadi. Okey, tak nak tolong. Itu ialah salah satu semua yang ada dalam
tadi dalam video tadi. Jadi anak-anak betul-betul fokus apa yang Ustazah suruh lihat tadi. Alhamdulillah anak-anak berjaya memberi respon, memberi tindak balas di atas apa yang Ustazah sampaikan. Tak boleh derhaka suara itu, meninggikan suara. Okey, sebagai seorang anak, Ustazah akan cerita, sebagai seorang anak kita tak boleh meninggikan suara kepada kedua ibu bapa kita. Kat sini hanya ibu tau. Bukan ibu bapa. Tetapi walaupun ibu saja ada kat sini, bapa pun kita tak boleh tinggikan suara. Jangan. Jadi kedua-dua ibu bapa merupakan lubuk pahala kita. Jadi kita tak boleh mensia-siakan kedua ibu bapa. Anak-anak nak dengar cerita tak? Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita moden yang Ustazah tunjuk tadi. Ini cerita zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seronok tau. Macam mana seorang anak ni Ustazah nak cerita. Nak dengar tak? Cuba cakap dengan Ustazah. Nak ke tak nak? Okey, cuba tulis dekat live chat. Nak Ustazah? Okey, nak. Bagus. Alhamdulillah adik-adik ingin mendengar apa yang Ustazah nak cerita. Alhamdulillah nak. Okey, Ustazah akan cerita sebagai panduan hidup kita di dunia dan untuk mendapat keberkatan di akhirat. Okey, Alhamdulillah nak Ustazah nak. Okey, Ustazah rasa teruja dan suka sangat kerana anak-anak nak mendengar Ustazah bercerita. Okey, Ustazah bercerita. Anak-anak fokus ya, nanti Ustazah akan tanya. Okey. Macam ni, pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda tau. Ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Siapa yang pernah dengar nama Alqamah ni? Cikgu Ustazah kat sekolah dia dah cerita siapa Alqamah. Dia dah tahu. Tahu tak? Ada tak yang tahu? Cakap, saya tahu Ustazah. Tak apa, Ustazah akan cerita juga untuk memberi pengajaran yang lebih lagi kepada anak-anak semua sebagai peringatan. Okey, baik. Okey, jadi Alqamah ni dia tinggal bersama dengan ibunya yang tua di hujung kampung. Berdua saja. Memang Alqamah ni seorang yang baik, pemuda yang baik, taat pada ibu, taat pada perintah Allah. Satu hari ditakdirkan dia telah berkahwin. Bila dia berkahwin, dia pun berpindah. Okey, Alhamdulillah tahu, pernah dengar. Tak pernah dengar. Okey, Ustazah cerita ya, dengar baik-baik. Jadi kan, bila macam tu dah berkahwin, tinggallah bersama dengan isterinya. Bila tinggal isterinya, jarang balik jumpa mak. Okey. Jadi mak ni rasa kecil hati. Mak Alqamah rasa kecil hati. Alqamah tetap menghormati ibunya, sayang kepada ibunya. Cuma mak dia rasa kecil hati sahaja kerana jarang jenguknya kat rumah. Okey, pada suatu hari ditakdirkan Allah, Alqamah pun sakit. Jatuh sakit dan nak meninggal dunia. Tapi apa yang berlaku adik-adik agak-agaknya lah. Kan? Apa yang berlaku? Tiba-tiba Alqamah ni rasa kaku. Tak boleh nak mengucap 2 kalimah syahadah kerana dia tak tahu apa salahnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi di sekelilingnya tak tahu apa masalah yang berlaku pada Alqamah. Bila dia tanya, Ustazah akan ringkaskanlah. Bila ditanya asal usul macam mana, tanya mak dia ada ke tak, maknya ada. Bila maknya ada, tanya mak dia. Okey, jadi rupanya mak dia rasa kecil hati anak-anak. Betapanya tak boleh nak mengucap kerana kecil hati. Jadi setelah dinasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibu pun memaafkan Alqamah. Maka Alqamah dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, jadi astaghfirullahalazim. Kesiannya tak boleh mengucap. Kita tak nak macam tu anak-anak. Jadi anak-anak kena ingat, ibu bapa tak boleh bercakap
pun tak boleh. No, 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 no. Tak boleh. No pun tak boleh. Kalau mak suruh, tak naklah mak. No, no. Tak boleh. Jadi kalau tak nak, kalau letih, mak minta maaf. Apa ni? Contohlah ganti nama. Man ni letih lah mak. Boleh tak Man pergi kemudian? Macam itulah maksudnya. Jadi betul tak apa yang Ustazah beritahu? Betul kan? Jadi hidup kita ni tak berkat kalau kita sentiasa membelakangkan ibu bapa kita ataupun kita tak menghormati mereka. Dalam Al-Quran pun ada sebut, jangan sekali-kali berkata kepada ibu bapa kita, kerana ibu bapa merupakan kunci syurga kita. Tak mahu macam tu. Jadi anak-anak mesti bercakap dengan ibu bapa dengan lafaz yang macam mana? Dengan suara yang macam mana? Kuat ke, perlahan ke, lemah lembut ataupun sebagainya. Boleh beritahu Ustazah? Betul kan? Okey, bagus. Maksudnya ibu bapa kita tak boleh melawan cakap kedua ibu bapa kita. Okey, bagus. Ustazah tengok anak-anak bagus sangat memberi respon. Faham Ustazah, berharap anak-anak yang bersama-sama Ustazah pada hari ini tergolong di dalam golongan anak-anak yang taat dan mendengar nasihat, mendengar ibu bapa. Jangan lupa satu lagi Ustazah nak ingatkan, setiap kali nak pergi ke sekolah, jangan lupa cium tangan kedua ibu bapa kita supaya kita mendapat keberkatan untuk kita belajar. Alhamdulillah, sopan masuk ke rumah beri salam. Okey, dah panjang ni, kita masuk kepada tajuk kita hari ini. Agak-agaknya apa tajuk kita hari ini? Boleh Ustazah tahu tak? Okey, apa tajuk yang anak-anak rasa yang sesuai dengan apa yang kita tonton sebentar tadi, dengan apa yang Ustazah cerita tadi. Okey, ada lagi yang menjawab? Okey, terima kasih, banyak respon. Alhamdulillah, dah faham. Okey, Ustazah akan. Okey, kita tengok apa dia seterusnya. Okey, apa dia agaknya? Okey, jenis-jenis dosa. Okey, jenis-jenis dosa. Okey, tadi ialah salah satu daripada dosa. Salah satu daripada dosa. Dosa yang kita lakukan sentiasa ada di sekeliling kita dosa, tapi kita perlu mengetahui untuk menghindari dosa-dosa ini. Kita tak mahu hidup kita dilingkungi oleh dosa-dosa, tak mahu ya. Okey, jom kita belajar jenis-jenis dosa. Okey, anak-anak boleh rujuk kepada buku teks pada muka surat 106. Okey, masing-masing ada buku teks kan? Okey, jenis-jenis dosa. Okey, Ustazah akan tunjukkanlah satu persatu jenis-jenis dosa. Okey, kita tengok kepada objektif pengajaran. Apa yang kita akan dapat nanti bila kita dah habis belajar tajuk jenis-jenis dosa ini. Okey. Yang pertama, dapat menyatakan pengertian dosa kecil dan dosa besar. Okey. Yang kedua, menyatakan hukum melakukan dosa berdasarkan dalil nakli dan pengertiannya. Seterusnya, yang ketiga, dapat membezakan di antara dosa kecil dan dosa besar. Okay. Yang keempat, menjelaskan balasan di atas setiap dosa yang dilakukan. Seterusnya, ada lagi. Yang kelima, menjelaskan kesan apabila melakukan dosa. Dan seterusnya, menghuraikan tindakan dan cadangan untuk mengelakkan dosa.
Ustazah berharap pada akhir pengajaran nanti anak-anak dapat ke semua objektif pengajaran kita pada hari ini. Okey, apa dia perkara perbuatan yang mengakibatkan dosa? Boleh adik-adik tulis dekat live chat tu untuk Ustazah ketahui bagaimana adik-adik dah tahu perbuatan mengakibatkan dosa. Apa dia perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa? Boleh tulis, Ustazah akan bacakan apa yang yang adik-adik, yang anak-anak tulis kat sini. Okey, seperti yang pertama, mencuri, membuli, derhaka. Okey, bagus adik Fatimah. Zina. Adik acik-acik, nama betul ke tak ni adik? Okey, tidak. Baring ketika azan berkumandang. Okey, ini di antara jawapan yang adik beri kepada Ustazah. Syirik, menyirikkan kepada Allah. Syirik lah, tak solat. Okey, seterusnya ada lagi? Tak puasa. Bulan puasa, mesti puasa. Mencuri. Jauhi daripada perkara yang mengakibatkan dosa ini, iaitu mencuri. Buli adik Anas, buli. Banyak perkara-perkara seperti buli ni berlaku di sekolah-sekolah. Tak maulah perkara ini terjadi pada anak-anak kesayangan Ustazah di sini. Kerana perkara ini akan mengakibatkan dosa dan rugi kita hidup dalam keadaan berdosa. Okey. Seterusnya, munafik, membuat maksiat. Banyaknya, pandai betul lah anak-anak Ustazah hari ini memberi jawapan, menipu. Bijak-bijak semua ni. Okey, seterusnya jom kita tengok apa yang Ustazah buat ni sama tak dengan anak-anak bagi. Kalau sama, maknanya anak-anak faham apa yang Ustazah akan bagi tahu. Membuang sampah di merata-rata. Okay, Alhamdulillah banyak tu jawapan dan anak-anak faham maksud Ustazah suruh nyatakan perbuatan mengakibatkan dosa. Okey, tengok satu. Okey, mencuri. Ada tak menjawab tadi? Ada. Alhamdulillah. Mencuri, Ustazah dah baca. Ada mencuri. Seterusnya, mengumpat. Okey, ada. Kemudian, bercakap bohong. Okey, bercakap bohong ni. Okey, mula-mula kita bercakap bohong. Lama-lama, macam pepatah bahasa Melayu berkata, siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Ada kaitan rupanya bercakap bohong dengan mencuri. Jangan ya anak-anak, jangan bercakap bohong walaupun bohong itu sesuatu yang rasa nak membela diri, perlu bohong. Contohnya lah, cikgu bertanya, Ahmad, kenapa tak hantar buku hari ni? Taklah Ustazah, hari kita tinggal buku. Sekali Ustazah tengok ada dalam beg, tak menulis, tak buat kerja rumah. Takut Ustazah marah, maka berbohong. Tak mahu macam tu ya. Jadi hindari perbuatan bohong. Okey, seterusnya tidak solat. Ni penting tidak solat ni. Tidak solat ni sangat penting kerana solat merupakan tiang agama bagi kita orang-orang Islam. Kenapa? Ibaratnya solat ni seperti tiang rumah kan. Kalau tiang dah tak ada satu, macam mana? Rumah kita akan jadi macam mana? Sengit kan? Tak betul kedudukannya. Tak mahu macam tu. Jadi jangan tidak solat. Solat mesti cukup 5 waktu sehari semalam. Okey, solat ni merupakan pengubat untuk hati kita merasa tenang. Okay. Kita tengok dosa.
Dosa adalah balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang tidak mematuhi perintahnya. Anak-anak semua, jangan kita pandang rendah kepada dosa ni. Apa saja yang anak-anak tulis tadi, itu akan mengakibatkan dosa. Jadi, bila kita lakukan dosa ni, kita dapatlah pembalasan daripada Allah. Tak nak. Siapa nak masuk neraka? Tak nak kan? Kita semua impikan nak masuk syurga, nak bersama-sama dengan para-para syuhada, para-para anbiya. Okey, jadi tak mau. Membawang. Oh, ada makcik bawang ya? Oh, membawang. Okey. Itu biasanya duduk kat mana? Berbisik-bisik, makcik bawang. Mengata orang, berburuk sangka, tak maulah. Itu semua perkara-perkara yang menjurus kepada dosa. Perlu ditinggalkan, tak mau. Okey, bila kita ingat kita buat dosa, kita cepat-cepat beristighfar. Astaghfirullahalazim. Kerana telah tergelincir. Kerana bukannya tergelincir tu maksudnya jatuh macam tu, bukan. Sedar diri kita, rupanya kita telah melakukan dosa dan cepat-cepat minta maaf daripada Allah, minta ampun dengan Allah dengan beristighfar. Okey, seterusnya bahagian dosa. Okey, cuba bagi tahu Ustazah. Tulis dekat live chat bahagian dosa ni ada berapa agak-agaknya. Adik-adik tahu tak bahagian dosa? Bahagian dosa ada berapa? Cuba Ustazah nak tengok bahagian dosa ada berapa? Ada jawapan? Okey, Ustazah tunggu. 2. Lagi 2. Iman jawab 2. Fatimah jawab 2. Putri jawab 2. Bagus. Jadi kita tengok satu persatu. Jom. Apa dia bahagian dosa ni? Dosa ni rupanya ada bahagian. Kita tengok bahagian yang pertama apa dia. Yang pertama iaitu dosa kecil. Oh, ada dosa kecil ya. Yang kedua ada dosa besar. Okey, ini ialah 2 bahagian dosa. Yang kita belajar tadi itu jenis-jenis dosa. Dosa ini terbahagi kepada 2 pula, iaitu dosa kecil dan dosa besar. Yang anak-anak tulis tadi ada macam-macam bercampur, ada besar, ada kecil. Jadi kat sinilah kita akan kategorikan dia, asingkan. Hak mana kecil dan yang mana besar. Boleh ya? Dah bersedia untuk tengok apa dia dosa kecil. Okey. Dosa kecil dan dosa besar. Kita tengok apa yang dimasukkan dengan dosa kecil. Okey. Perbuatan yang melanggar hukum syarak yang tidak ditentukan hukumnya, sama ada di dunia dan di akhirat. Okey. Sama ada di dunia dan di akhirat. Perbuatan yang melanggar hukum. Dosa ni ialah dosa kecil yang melanggar hukum tapi tak ditentukan hukumnya, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okey, manakala dosa besar pula, kita akan tengok perbuatan yang melanggar hukum syarak yang ditentukan hukumnya, sama ada di dunia dan di akhirat. Faham ke tak tu? Maksudnya yang tadi dosa besar, dosa kecil tak ditentukan. Manakala yang dosa besar ni Allah tentukan. Okey, sama ada di dunia dan di akhirat. Macam tu. Jadi,
Oh betul, takut kalau kita tengok nanti Ustazah nak bawa anak-anak bila pembalasan kita lagilah takut nak lakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Maka kita sentiasa beringat dan muhasabah pada diri kita supaya kita sentiasa menjauhi diri kita daripada dosa. Jika kita melakukan dosa, dosa ni akan ada di hati kita sebagai titik hitam. Okey, titik hitam ni bila lama-lama dia akan membuat hati kita tak tenang, macam mana tu. Jadi titik hitam ni kita tak naklah ada seperti mana dakwat kan. Adik tahu kalau dakwat tu kalau tertumpah macam mana dia akan merebakkan, membesar. Jadi tak maulah macam tu. Jadi dari sikit lama-lama semakin membesar dan seterusnya merebak dalam hati kita. Tak mahu. Kita sentiasa beringat dalam hati, beristighfar dan tak mahu melakukan dosa dengan berniat supaya kita dapat menghindari diri kita daripada melakukan dosa. Okey, seterusnya kita akan tengok dalil nakli. Okey, apa dia dalil nakli yang berkaitan dengan dosa tadi? Okey, tengok ya, dalil nakli berkaitan dengan dosa. Kita baca sama-sama, adik tengok, okey, ilmu hitam, okey, itu masuk dalam dosa besar ya adik. Nanti kita akan tengok seterusnya lah. Okey. Kita tengok dalil dalil nakli ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. Okey, dosa besar. Okey. Okey, contoh dosa kecil. Tadi dalil kan, dah tahu dalil tadi berkaitan kita lakukan dosa. Maka apabila kita lakukan dosa walau sekecil mana pun, Allah akan ampunkan dosa kita dengan kita bertaubat. Okey, bila kita bertaubat, Allah akan ampunkan dosa kita dengan mengikuti apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sentiasa beristighfar lah. Okey. Kita tengok contoh dosa kecil. Okey. Contoh dosa kecil yang pertama. Okey. Adik-adik boleh dapat lihat tak gambar yang Ustazah paparkan ni? Apa dia dosa kecil ni? Okey. Anak-anak cuba lihat. Apa dia? Nampak ya? Nampak kat sini? Seorang tak tutup aurat. Ya, betul juga. Ponteng betul juga. Ni berada di dalam keadaan tidak bersih. Okey, menjaga kebersihan merupakan tuntutan Islam. Kebersihan adalah separuh daripada iman. Cuba tengok siapa nak berkawan dengan kita kalau kita berada di dalam keadaan tak bersih. Hanya binatang dan langau saja suka. Lalat memang suka berkawan dengan orang yang tak bersih ni. Kalau kita tak mahu, kita nak orang yang bersih, smart, handsome, macam tu. Tak jaga kebersihan tak mahu. Jadi Allah tak suka dan ia merupakan
dosa kecil. Seterusnya, nampak gambar contengan di dinding, di tiang sekolah. Ini ialah merosakkan harta benda awam. Kat sekolah kita tak boleh menconteng di merata-rata tempat, sama ada di dinding ke atau di tiang sekolah, di bangku sekolah, kerana kita mesti menjaga barang-barang yang diamanahkan oleh kita untuk digunakan bersama. Menconteng tak mau. Bila dalam keadaan conteng, cantik tak pada pandangan kita? Tak cantik kan? Dalam keadaan kita tengok tak comel, tak bersih, jadi hati kita pun rasa apa ni, tempat ni tak bersih, jadi kita tak mau dan kita rasa tak tenang bila kita tengok keadaan tak bersih, iaitu vandalism. Seterusnya kita tengok lagi dosa kecil, iaitu membuang sisa makanan yang tak habis. Ya Allah, kenapa ni buang? Adik-adik terliur tak? Cuba pastikan kat luar sana ada lagi yang tak dapat makan, orang miskin, tak dapat makan mewah. Kita yang dapat rezeki perlu bersyukur. Kerana apa? Allah tak suka kita membazir, kerana membazir ialah amalan syaitan. Okey, bila membazir ni, syaitan ni suka kerana dia akan ambil makanan tadi, dia berkongsi sama-sama dia. Itu dia. Syaitan akan bekerja kat situ. Jadi kita janganlah membazir. Betul adik Nur Ain, membazir amalan syaitan. Okay, seterusnya. Berbisik-bisik. Apa tu? Berbisik-bisik. Pernah tengok tak? Okey. Kita tak maulah kalau ada sesuatu perkara yang kita tak puas hati kepada kawan kita. Contohnya lah A, B. Kita tak puas hati dengan C. Kita pun berbisik-bisik berkata kat dia. Cuba tu. Lepas tu yang C pula rasa curiga. Apa? Adakah dia berkata kepada aku atau sebaliknya? Tak mahu macam tu. Jadi perkara berbisik ini akan menimbulkan dosa. Mula-mula tu memang dosa kecil, lama-lama akan jadi dosa besar. Kemungkinan akan timbul mengumpat. Okay. Gosip. Okey, gosip. Okey, betul-betul adik. Anak-anak bergosip. Okey. Seterusnya, kita tengok, kita uji minda. Nak tengok macam mana tahap ingatan anak-anak semasa Ustazah ajar ni ya. Okay. Soalan yang pertama, siapakah yang menjanjikan balasan buruk sekiranya kita melakukan dosa? Siapa agaknya? Bagi jawapan pada Ustazah. Siapakah yang menjanjikan balasan buruk sekiranya kita melakukan dosa? Allah. No Maisarah jawab Allah. 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 Bagus. Pandai anak-anak Ustazah hari ini. Semua Allah. Kerana Allah sahaja yang berhak memberi balasan kepada orang yang melakukan dosa. Okay, seterusnya kita tengok jawapan. Betul. Allah, tepuk tangan. Pandai semua. Seterusnya soalan yang kedua. Nyatakan dua contoh perbuatan yang dilarang yang mengakibatkan dosa. Dua contoh. Apa tadi perbuatan yang mengakibatkan dosa? Ustazah nak tahulah anak-anak dapat ke tidak? Apa yang kita belajar sekejap tadi? Dua contoh tau. Dua contoh. Tinggal solat, tak puasa. Mencuri, mengumpat, Idna. Alhamdulillah, bazir, umpat, pandai. Membazir. Okey, boleh.
Okay, kita tengok jawapan Ustazah sama ke tak? Bercakap bohong. Macam tadilah bercakap bohong. Dan yang kedua ialah membazir. Bagus, pandai anak-anak. Semua jawapan anak-anak sama dengan Ustazah. Bermakna anak-anak faham apa yang Ustazah terangkan sebentar tadi. Okey, bagus ya. So, tambah lagi dan selebihnya anak-anak boleh tengok dalam buku teks ya. Ni sebahagian sahaja daripada contoh Ustazah. Ustazah ambil daripada buku teks juga supaya senang anak-anak untuk ulang kaji. Ini ialah sebahagian sahaja, iaitu membuang sampah. Nampak ni? Membuang sampah. Okey, jadi membuang sampah ni kita tengok macam mana kalau kita buang sampah ni kepada kehidupan kita kan. Okey, kita akan tengok. Okey, kita lihat dan kita fikirkan. Yang pertama, kalau kita buang sampah merata-rata, tengok ni bawah meja. Tak terurus kan, tak bersih. Macam tadilah, bila tak bersih kelihatan kotor. Jadi siapa ni, kalau contohnya kedai makan pun pengunjung pun rasa tak selesa untuk makan. Seterusnya membuang sampah daripada kereta. Dahlah makan, minum dalam kereta, tak sempat-sempat buang di tepi jalan. Itu mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Tak bersihlah jalan raya kita. Tak mahu macam tu ya. Seterusnya, buang juga kat sungai. Buang sampah dekat sungai. Dan seterusnya, kesiannya Kak Penyu ni. Si Penyu, bila dah buang kat tepi pantai, tengok ni apa jadi Kak Penyu ni? Penyu ni tercekik plastik tau. Kerana ya Allah, kesiannya penyu ni tercekik kerana rasa tidak bertanggungjawab kita kerana membuang sampah di merata-rata tempat. Tak mahu tu. Okey, seterusnya kita akan tengok ya, faham dosa-dosa kecil ya. Ya Allah, hai. Okey, seterusnya dosa kecil lagi iaitu melihat perkara yang melalaikan. Okey, kita dilarang ya adik-adik, ya anak-anak untuk melihat perkara-perkara yang melalaikan. Tak mahu. Okey, seterusnya dosa besar pula. Okey, dosa besar yang paling utama sekali yang perlu kita ingat itu mensyirikkan Allah. Macam anak-anak dah tulis tadi, syirik. Syirik iaitu menduakan Allah, percaya kepada makhluk lain yang lebih berkuasa daripada Allah untuk memberi pertolongan. Santau, betul? Ini ialah betul adik, santau merupakan syirik. Jadi kita hendaklah menjauhi sifat syirik ini. Seterusnya, anak-anak ada ibu bapa kan. Macam Ustazah cerita tadi, Ustazah tak naklah panjang-panjang lagi kat sini. Macam mana kita kena hormat, kena sayang ibu bapa. Kerana ibu bapa merupakan kunci pintu syurga kita. Derhaka kepada kedua ibu bapa, dosa besar. Okay, seterusnya, mengumpat. Kita dah bincang tadi, mengumpat. Okey, makcik A dengan makcik B mengumpat. Sampai termoncong-moncong mulutnya. Apa yang panas sangat ni? Mesti cerita hot ni. Macam tu sekali. Dan seterusnya, okey, berdua-duaan di tempat yang sunyi. Lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, dilarang sama sekali. Seterusnya kita akan tengok lagi contoh dosa besar lagi, iaitu mencuri. Kita dilarang daripada untuk mencuri.
Okey, seterusnya minum arak. Okey, minuman ni. Okey, minum arak merupakan dosa besar. Kita orang Islam dilarang daripada minum arak. Okey, mencuri, minum arak. Okay, kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan. Macam mana anak-anak nak tulis bila ada situasi macam ni. Kawan ajak ni, Man, balik sekolah nanti kita pergi panjat pokok rambutan Pak Abu nak. Petang ni dia tak ada di rumah ni. Jom kita pergi. Macam mana nak jawab? Anak-anak sebagai Man, cuba tulis kepada Ustazah. Ustazah nak tengok apa yang anak-anak akan tulis jika berada di tempat Man ni. Apa yang anak-anak tulis? Okey, Ustazah bagi masa 30 saat saja fikir. 30 saat. Okey. Boleh bagi tahu? Mana boleh tu, bukan hak kita lah. Okey, betul. Cuba nasihat sikit. Macam mana? Nasihat sikit, macam mana? Saya tak mahu mengikuti kamu. Tak mahulah mencuri, kena minta izin dahulu. Okey, bagus. Maaf Abu, saya terpaksa menolak tawaran awak kerana mencuri perbuatan dosa. Oh ya Allah, bagusnya anak-anak hari ini faham apa yang Ustazah beritahu. Okay, seterusnya, Alhamdulillah anak-anak dah faham apa yang perlu dilakukan jika berada di tempat seperti ini. Seterusnya kita akan tengok. Balasan di atas perbuatan dosa. Tadi dah tahu kan dosa ni. Tapi apa dia? Perbuatan. Apa dia? Balasan di atas perbuatan dosa yang dilakukan. Okey, yang pertama kita tengok. Mensyirikkan Allah, kekal dalam neraka. Jika mensyirikkan Allah, kekal dalam neraka. Tak mau ni anak-anak berlaku syirik. Okey, masuk neraka. Bagus. Yang kedua, meninggalkan solat dengan sengaja. Dimasukkan ke dalam neraka Saqar bersama dengan Fir'aun dan Qarun. Ya Allah, takutnya duduk dalam neraka bersama Fir'aun dan Qarun ni. Tak mahu kita. Jadi anak-anak jangan tinggal solat dengan sengaja tanpa ada sebarang keuzuran. Seterusnya, derhaka kepada ibu bapa. Tadi dah kita bincang derhaka. Apa balasannya? Mendapat kemukaan dan jauh dari rahmatnya. Tak mahu. Lepas tu, zina akan dilipat ganda azab di hari kiamat dan kekal di dalam kehinaan. Seterusnya, makan riba, memiliki perut yang sangat besar. Allahu Akbar. Macam mana nak berjalan ya anak-anak kalau perut tu besar ke depan? Mestilah kita berjalan dalam keadaan huyung hayang. Oh, takutnya balasan kalau kita makan riba. Seterusnya minum arak. Okey, tidak dapat cium bau syurga. Apatah lagi hendak masuk syurga. Seterusnya, rasuah. Allah akan melaknat pemberi dan penerima rasuah. Tak mahu menerima rasuah. Cara menghapuskan dosa. Okay, macam mana cara kita nak menghapuskan dosa? Memohon keampunan dengan memperbanyakkan istighfar. Sentiasa memohon keampunan Allah. Mohon istighfar kepada diri kita. Ingat diri kita sentiasa beristighfar kepada Allah. Kemudian
memohon maaf jika melakukan kesalahan dengan manusia. Dengan manusia mohon maaf. Okey, Ustazah nak cadangkan kepada anak-anak buat kad. Buat kad istighfar macam ni. Okey, jom kita buat kad istighfar. Kad istighfar ni anak-anak boleh tulis berapa masa pagi istighfar berapa kali, tengah hari berapa kali. Jadi dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita buat, sama ada dengan kita sedari ataupun yang kita tidak sedari. Okey, seterusnya kita sama-samalah beristighfar. Okey, kita istighfar macam mana? Kita beristighfar macam dengar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, anak-anak. Jadi kita perlu beristighfar dan sentiasa merasa diri kita sentiasa muhasabah diri kita untuk kita sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sayu kan, rasa sebab je dengar istighfar tu. Jadi Ustazah berharap lepas ni anak-anak bolehlah cuba buat kad istighfar di rumah. Seterusnya cara menghapuskan dosa. Melakukan amalan fardu dan sunat. Melakukan kebajikan, seterusnya menjauhi dosa. Menjauhi dosa besar, kerana bila menjauhi dosa besar, dosa kecil tu akan terus kepada dosa besar kalau kita tak hindari daripada awal. Contohnya seperti kita buang sampah kan, sedikit lama-lama dia akan jadi banyak kalau kita sentiasa buang tempat yang sama. Jadi begitu juga dosa, jadi dia akan jadi besar. Jadi kita kena hapuskan dulu dosa kecil ni dengan beristighfar dan melakukan segala amalan fardu. Seterusnya cara menghapuskan dosa besar dengan cara bertaubat. Ya, macam tadilah kita sama-sama beristighfar tadi kan, menyesali dan membenci perbuatan dosa. Tak mahu dah buat dosa ni, cukup sekali je. Lepas ni tak mahu lagi nak meninggalkan perbuatan tersebut. Kena istiqomah dalam hati bahawa tak mahu lagi melakukan dosa. Lepas tu berazam tidak mahu mengulanginya, tak mahu. Jangan terdetik di hati. Lepas ni nak buat pula lah, tak mahu ya. Anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang baik-baik bersama Ustazah hari ini mesti menghindari dosa. Dan Ustazah percaya tak ada yang nak buat dosa. Seterusnya menebus kesalahan yang dilakukan. Tebus kesalahan kita dengan bertaubat. Kalau dosa besar tadi dengan taubat nasuhan, betul-betul insaf di atas apa yang kita lakukan. InsyaAllah Allah akan menerima taubat hamba-hambanya selagi hamba-hambanya ingin bertaubat. Ada? Seterusnya kita akan lihat kepada Ustazah akan tengok uji
Minda, anak-anak. Okey, kita tengok dulu. Satu, sementara ada masa, insya-Allah ada lagi masa. Perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Okey, apa dia? Okey, sini. Suka bercakap hal orang lain. Apa dia tadi? Suka bercakap hal orang lain. Apa dia? Suka bercakap hal orang lain. Ada sini. Tu. Mengumpat. Cakap hal orang kan? Mengumpat. Okey. Yang kedua, perbuatan yang dilarang di antara lelaki dan perempuan. Apa dia tadi? Ustazah dah beritahu. Apa dia? Bermula dengan huruf Z. Okey, bermula dengan huruf Z. Apa dia? Zina, bagus. Zina kat sini. Z I N A. Okey, seterusnya mengambil barang orang tanpa izin. Nak barang orang tak minta tapi ambil je macam tu. Dia tu mencuri. Seterusnya menyentuhkan Allah. Apa dia? Menyentuhkan Allah. Iaitu menduakan Allah. Sebagaimana yang Ustazah bagi tahu tadi, menyentuhkan Allah iaitu syirik. Syirik. Dan bagus, Afnaf, syirik, Diana, syirik. Dan yang terakhir, minuman yang dilarang di dalam Islam. Minum apa? Minum apa yang dilarang? Minum arak. Okey, bagus. Semua betul. Dapat 100 markah. Okey. Arak. Yang seterusnya. Kita tengok satu lagi. Sempat ni, ada 3 minit lagi insya-Allah. Okey, kita tengok kategori dosa di bawah. Dosa apa yang kita dah pelajari? Kita tengok dosa. Dosa apa yang kita, yang pertama kita tengok, okey, minum arak. Dosa besar atau dosa kecil? Okey, dosa besar. Okey, betul. Seterusnya, yang kedua. Okey. Ready? Are you ready? Yeah. Derhaka kepada kedua ibu bapa merupakan dosa kecil, dosa besar. Besar, bagus. Okey. Seterusnya. Membuang sampah di merata-rata. Dosa kecil. Okey. Seterusnya. Okey, bonus round. Okey. Dah. Okey. Ada bonus pula. Okey, kita dah nak sampai kat penghujung. Okey, Ustazah rasa hingga sampai setakat ini sajalah dulu.
Okey, alhamdulillah adik anak-anak semua dapat mengikuti apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Okey, sebagai kesimpulannya Ustazah berharap anak-anak sentiasa muhasabah diri untuk mengelakkan diri daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil supaya hidup kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustazah sudahi pembelajaran kita hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan alhamdulillah kita sudah pun habis pengajaran dan pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga selepas ini anak-anak murid semua kita terus berlumba-lumba mencari pahala dan menghindar daripada untuk melakukan sebarang dosa. Sebelum itu, kepada anak-anak murid yang masih lagi menonton sekarang, bolehlah mendapatkan link pendaftaran dan juga link Google Classroom di ruang chat komen YouTube ataupun boleh didapati di Facebook dan Telegram @KPM. Anak-anak murid sekalian, akhir sekali nasi dagang makanan tradisi ikan celup tepung lazat sekali. Hari esok kita jumpa lagi belajar ilmu agama bersama Murabbi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Timur